Yang kedua, ibadat khas mesti dilakukan mengikut perintah Allah dan sebagaimana cara yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama ada muslim mengetahui hikmah di balik arahan Allah dan Rasulnya itu ataupun tidak memahaminya. Umpamanya, dia tidak diperbolehkan bertanya kepada mengapa salat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Sikapnya apabila berhadapan dengan perkara ini hanya mengatakan, tolong ikuti, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Memang benar, semua syariat Allah wajib diterima oleh Muslim dengan rasa tunduk dan patuh, sama ada diketahui hikmahnya ataupun tidak diketahui. Tetapi bab muamalat berdiri berdasarkan kemaslahatan atau kebaikan kaum muslimin. Ustaz ulang. Muamalat iaitu ibadat. Muamalat termasuk ibadat apa? Dia dibina bukan berdasarkan ketentuan Rasul. Dia wujud berdasarkan kemaslahatan. Apa makna kemaslahatan? Kebaikan umat Islam. Ibadat tidak. Ibadat bila ada Nabi suruh baru buat, dan cara membuatnya pun terikat sebagaimana yang telah digariskan oleh baginda. Tawaf, sa'i, melontar jamarat, puasa, zakat, termasuk ibadat khas. Betul tak? Barulah sah kalau kita ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibadat muamalat, jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, dia termasuk muamalat asalkan ada kemaslahatan, dibolehkan. Dengan kata lain, muamalat atau ibadat Nabi tetapkan hanya garis besarnya saja. Yang penting reda sama reda. Ustaz buat contoh jual beli. Hari ini kita masukkan shilling RM2. Tekan button Pepsi yang harganya RM1.50 keluar. Kemudian uang kembalinya 50 sen kita ambil. Zaman Nabi tak ada ni. Tapi dia boleh tak berkembang demi kemaslahatan dan kemudahan? Boleh. Hari ini orang jual beli pakai internet saja. Betul tak? Pakai fax saja, pakai online saja. Zaman Nabi tak ada, tapi demi kemudahan dan tak wujud pula unsur-unsur penipuan, dia carry on, dibolehkan. Betul tak maknanya? Tidak secara detail Nabi jelaskan ibadat tapi ibadat khas betul tak secara detail? Angkat tangan macam mana, tangan letak macam mana, apa patut dibaca ketika rukuk, ketika sujud, duduk macam mana, salam macam mana, betul tak? Subuh berapa rakaat, maghrib, itu ibadat khas. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tetapi bab muamalat berdiri berdasarkan atau berasaskan kemaslahatan kaum muslimin. Maksudnya, selama di situ ada kemaslahatan, maka di situ pula terdapat syariat Allah. Selagi di situ ada kemudaratan atau bahaya, maka di situ pula lah terdapat larangan Allah atau pengharamannya. Jadi bidang ijtihad terbuka luas dalam bab muamalat. Tidak demikian dalam bab ibadat. Ibadat khas tidak menerima penambahan atau pengurangan. Ibadat khas digolongkan dalam perkara ta'abbudi. Ikut saja apa yang telah diucapkan oleh Allah. Itu dah dua dah. Pertama, ibadat khas mesti ada niat. Yang kedua, ibadat khas mesti ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ibadat am pula tak perlu niat. Walau ada niat tak elok pun, dia tetap sah. Yang kedua, ibadat am tidak tertakluk atau terikat dengan ketentuan Rasulullah secara detail. Ukuran ibadat am, bila ada kemaslahatan bagi umat Islam, buatlah. Bila ada perkara yang boleh memudaratkan umat Islam, itu haramlah. Dia maknanya memberi kebebasan. Fikir.